Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam untuk sama-sama kita syukuri dan kita sebarkan nikmat tersebut. Yang dihormati para imam, para bilal, seluruh ahli jawatan kuasa masjid, tak lupakan pengurusi serta para jemaah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, kita telah melangkaui malam yang pertama dari tahun baru, iaitu 1 Muharram 1444. Dan pada malam ini insya-Allah kita akan sebutkan sedikit berkenaan dengan sebelum berlakunya hijrah Nabi SAW, yang mana mereka ataupun tokoh-tokoh inilah yang menjadi pencetus dan penyedia tempat kepada tempat hijrah Nabi SAW. Kita mulakan dengan seorang tokoh yang bernama Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, yang mana Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu telah memeluk Islam pada tahun yang ke-10 kenabian. Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu ini ialah orang Yathrib, iaitu nama kepada Madinah sebelum Nabi SAW berhijrah. Ini kita tahu belaka dah. Terulang aja. Baik. Sebelum itu juga pada tahun yang ke-11, pada tahun yang ke-11 ada beberapa orang di kalangan apa benda panggil orang Yathrib memeluk Islam. Yang pertamanya ialah Suwaid bin Samad, seorang penyair daripada Yathrib. Dia juga masuk Islam. Yang keduanya ialah Iyas bin Mu'adh dan Abu Dhar Al-Ghifari. Ini orang-orang yang masuk Islam ataupun memeluk Islam sebelum Nabi SAW berhijrah. Cumanya orang yang kita sebutkan tadi, Suwaid bin Samad, Iyas bin Mu'adh, Abu Dhar Al-Ghifari, ketiga mereka ini menyembunyikan Islam mereka. Dan apabila Nabi SAW pergi ke ataupun berhijrah ke Yathrib, barulah mereka ni menzahirkan keislaman mereka. Berbeza dengan Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, pada tahun yang ke-10 kita sebutkan tadi, dia telah memeluk Islam. Pada tahun yang ke-11 kenabian, pada musim haji, dan kita nak sebutkan di sini juga bahawa Nabi SAW buat khidr bertemu dengan para hujjaj, orang yang pergi haji setiap tahun. Dan Nabi buat pertemuan tu sama ada secara individu, seorang sama seorang, ataupun Nabi jumpa dengan kabilah-kabilah ataupun suku kaum. Pergi ke setiap khemah yang didiami ataupun diduduki oleh kabilah-kabilah tertentu,
Lalu Nabi SAW menawarkan untuk Nabi menceritakan berkenaan dengan Islam. Ni antara keberanian Nabi SAW yang mana dididik oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada hikmah pengembalaan kambing yang dilakukan oleh Nabi SAW semasa baginda remaja. Ni antara hikmahnya, dan disebut oleh para ulama sirah hikmah yang berbagai, antaranya keberanian. Berani. Dan kita kata dah siku kat mana berani dengan bela kambing ni? No. Bela kambing zaman learning tak sama macam ke zaman dulu. Orang bela kambing zaman dulu, zaman learning ke mana? Kambing tak lepas, bubur dah laguk je. Bubur dah laguk, lepas tu kambing tu dia diberi makan, bukan cari makan. Kambing tu diberi makan, tuan dia pergi meseng rupuk, beri rupuk. Tuan dia pergi beli meh, beri meh kepada kambing. Kambing duduk rehat je dah laguk. Sebab tu kambing learning manja. Antibody tak tinggi. Sebab benda makan benda apa benda okey, sakit perut sikit, jeng mati mampu. Contohnya. Tetapi cara zaman dulu mengembala kambing bukannya macam zaman learning. Tuang dia kurung dalam guk malang je. Siang tu pagi ambak kambing, gi tepak dia. Gi tepak dia ragu rupuk. Gelak-gelak lagi, lepas tu petang tu dia pun barulah ambak kambing dia masuk dalam guk. Jadi ini antara hikmah yang Allah Ta'ala tetapkan kepada Nabi SAW, dan begitu juga kepada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul mengembala kambing dengan cara begitu. Kerana dia kena fikir. Bila habis rupuk sini nak cari mana rupuk. Jadi dia kena tepat. Otak dia sentiasa berjalan untuk hidup, untuk jadikan kambing dia ni sentiasa hidup. Ada makanan. Dengan rawatan kambingnya, dengan dia berani siang dia gelak-gelak hari tu dah nak bawa kambing dia. Dan berhadapan dengan segala-segala yang nak makan kambing, dan macam mana dia boleh kawal kambing untuk menuju ke tempat tu. Kita bukan cerita cara nak bela kambing malam ni. Cumanya nak sebut sikit macam mana kesan daripada Nabi SAW bela kambing menjadikan Nabi ni berani berhadapan dengan orang. Baik. Dan Nabi tak segan silu untuk ceritakan berkenaan dengan Islam. Gi satu khemah ke satu khemah. Cerita-cerita. Jadi antaranya tahun yang ke-11 Hijrah, Nabi didatangi oleh 6 orang di kalangan suku kaum Khazraj, iaitu orang yang suku kaum teras bagi penduduk Yathrib pada waktu itu. Dia mari. Siapa yang memperkenalkan mereka ni, orang-orang Madinah ni, iaitu Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu. Jadi 6 orang ni mari nak dengar betul ke tak yang disebut oleh orang-orang sebelum daripada ni berkenaan dengan ada seorang lelaki orang Mekah mendakwa dia ni adalah Nabi. Lalu 6 orang ni mari, mereka bertemu dengan Nabi SAW dan Nabi tawarkan untuk mendengar berkenaan dengan Islam. Nak cerita berkenaan Islam, mereka sanggup. Nabi tanya mereka daripada mana. Mereka sebut mereka ni daripada Yathrib. Bila daripada Yathrib, Nabi tanya, adakah kamu berjirang dengan orang-orang Yahudi? Lalu mereka kata, ya, kami berjirang dengan orang-orang Yahudi. Sebab apa Nabi sebut gini? Sebabnya Nabi SAW tahu bahawa orang-orang Yahudi di Yathrib ni menceritakan kepada orang-orang Yathrib apa yang akan mereka lakukan sekiranya Nabi akhir zaman akan
berhijrah ke Yathrib pada masa akan datang. Dan orang Yahudi ni percaya mereka terhadap Nabi akhir zaman ni, yang ditunjukkan ataupun yang dipandu oleh kitab Taurat dan kitab Injil. Mereka berpindah daripada seluruh pelosok dunia, siapa yang mampu untuk pergi ataupun menetap di Yathrib. Kerana mereka percaya Yathrib adalah tempat yang akan didiami oleh Nabi akhir zaman, dan Nabi itu akan berhijrah ke tempat tersebut. Gitu. Cumanya bila Nabi berhijrah ke Yathrib, ke Madinah, mereka mendapati Nabi akhir zaman yang mereka tunggu ni ialah orang Arab, bukan daripada orang Yahudi. Jadi mereka menentang. Dan orang Yahudi ni di Yathrib ni sentiasa sebut, dia kata, jagalah orang-orang Madinah, kalau Nabi akhir zaman ni akan berhijrah ke Yathrib, kami akan beriman dengan dia. Dan kalaulah kamu orang Yathrib tak beriman kepada Nabi ni, kami dan juga Nabi ni akan perangi kamu sehingga kamu masuk Islam, sehingga kamu beriman dengan Nabi tersebut. Ni perbualan yang sentiasa disebut oleh orang Yahudi di Yathrib. Jadi mudah Nabi nak masuk benda yang Nabi nak cerita kepada mereka. Lalu Nabi cerita berkenaan dengan Islam, mereka sebutkan mereka sudi untuk memeluk Islam. Dan ada satu riwayat menyebutkan bahawa mereka dah masuk Islam lagi di Mekah, balik ke Madinah, cerita lagi, ambil maklumat lagi dengan orang-orang Yahudi, barulah mereka memeluk Islam. Baik. Itu pada tahun yang ke-11. Tadi yang ke-10, yang ke-11, 6 orang. Tahun yang ke-10 tadi kita sebut Ubadah bin As-Samit. Lepas tu tahun yang ke-11, 6 orang di kalangan mereka ni. Baik, tahun yang ke-12. Tahun yang ke-12 kenabian. Pada musim haji juga. Pada musim haji, Nabi SAW didatangi oleh 12 orang. 12 orang di kalangan penduduk Yathrib. Ada di kalangan mereka Aus, dan ada di kalangan mereka penduduk Khazraj, suku kaum Khazraj. Baik. Hak yang tahun lepas tu, tahun yang ke-11 kenabian tu, kan kita kata 6 orang kan. Jadi tahun yang ke-12, 5 orang di kalangan 6 orang tu mari semula, bersama dengan 7 orang baru. Bersama 6 orang yang baru, dan seorang lagi ialah Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu. Jadi orang lama 5 orang, yang tahun yang ke-11, tahun yang ke-10 mari seorang, Ubadah bin As-Samit. Lepas tu 6 orang baru. Baik. Pada tahun yang ke-12 ni lah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai Bai'atul Aqabah al-Ula. Bai'atul Aqabah yang pertama, iaitu janji setia orang-orang Yathrib di tempat yang bernama Aqabah pada kali yang pertama. Pada kali yang pertama. Jadi hak yang mari ni ialah Muaz bin Al-Harith, Zakwan bin Abdul Qis, Ubadah bin As-Samit, Yazid bin Tha'labah, Al-Abbas bin Ubadah, Abu Haytham bin Tihan, Uwayyim bin Sa'idah. Jadi 12 orang ni mari, dan mereka
bertemu dengan Nabi SAW di Mina, dan mereka bersedia untuk memberikan janji setia kepada Nabi SAW, yang dikenali sebagai Bai'atun Nisa, bai'ah orang perempuan. Dah kata dah mana orang perempuan tak ada nama lelaki belaka, beng belaka, tak ada binti. Bukan masuk situ Bai'atun Nisa ialah bai'ah ataupun janji setia ada orang perempuan. Tapi janji setia ni hak yang disebut oleh Nabi SAW ialah dalamnya tidak ada disebutkan ataupun Nabi SAW tak benarkan lagi orang-orang Islam untuk berperang. Tak boleh perang. Dan pada tahun tersebutlah berakhirnya perang Bu'ath, iaitu perang yang dilakukan, yang berlaku antara suku kaum Aus dan Khazraj sekian lama. Berpuluh tahun perang. Dua suku kaum besar ni di Yathrib ni perang puluh tahun. Siapa larat tak tahu sebab dia perang. Bila tanya orang suku kaum Khazraj, apa perang dengan suku kaum Aus, tak tahu. Dia yang perang sebab tok nenek dulu, ayah dulu perang ataupun bermusuh dengan suku kaum Aus. Bila tanya di pihak suku kaum Aus, dia kata tak tahu apa perang. Sebab perang tok nenek dulu perang, kita pun perang juga dengan Khazraj. Gitu. Tak tahu sebab dia. Jadi pada tahun itulah apa benda ni, Nabi SAW menghentikan, minta mereka ni untuk berhenti daripada berperang. Daripada Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Bai'uni ala alla tusyriku billahi syai'a wa la tasriqu wa la taznu wa la taqtulu auladakum wa la ta'tu bi buhtanin taftarunahu baina aydikum wa arjulikum wa la ta'thaw fi ma'rufin faman waffa minkum fa ajruhu 'ala Allah wa man asaba min dzalika syai'an fa uqiba fid dunya fa huwa kaffaratul lah wa man asaba min dzalika syai'an thumma satarahu Allah fa huwa ila Allah in syaa'a 'afa 'anhu wa in syaa'a 'aqabahu fabay'nahu 'ala dzalik." Hadis daripada Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kami ketika ia dikelilingi oleh beberapa orang sahabatnya, "Berbai'ahlah, yakni berjanjilah dengan setia kepadaku bahawa kamu tidak menyengutui Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang lain, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak kamu, tidak berbohong dengan mereka tuduhan atau fitnah yang sengaja diadakan sama ada terhadap dirimu atau orang lain. Dan jangan kamu dahaka dalam perkara yang baik, maka sesiapa yang setia di kalangan kamu maka ganjarannya di sisi Allah, dan sesiapa yang terkena kepadanya amalan-amalan buruk yang tersebut lalu ia menerima tindakan hukuman di dunia, maka menjadi kafarah baginya, yakni tidak dibalas lagi di akhirat. Sesiapa yang terkena kepadanya dengan mengerjakan perkara-perkara itu, kemudian Allah Subhanahu wa taala melindunginya dari diketahui oleh orang di dunia ini, maka terselahlah kepada Allah. Jika ia dikehendaki, nescaya diampunkannya, dan jika ia kehendaki, nescaya dihukumnya dengan hisab pada hari akhirat. Lalu kami pun berbai'ah atas perkara tersebut. Jadi ni hadis daripada Ubadah bin As-Samit
berbai'ah ataupun berjanji setia dengan Rasulullah SAW atas 6 perkara. Atas 6 perkara. Jadi apa lagi? Perkara-perkara yang kita sebut tadi tu, Nabi SAW minta mereka ni tinggal. Mereka ni tinggal. Orang yang masuk Islam ni tinggal. Dan bukan sahaja minta, Nabi SAW minta untuk mereka saja tinggal, tetapi menyampaikan perkara ataupun bai'ah ni kepada orang-orang yang telah Islam di Yathrib selepas daripada ni. Apabila mereka selesai berbai'ah, lalu Nabi SAW mengutuskan Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Dan ada satu riwayat lagi menyebutkan bahawa Nabi SAW juga mengutuskan seorang lagi di kalangan sahabat, iaitu Abdullah bin Ummi Maktum. Mus'ab bin Umair seorang yang celek, Abdullah bin Ummi Maktum seorang yang buta. Abdullah bin Ummi Maktum ni ialah muazzin Nabi SAW selain daripada Bilal bin Rabah. Ada riwayat menyebutkan bahawa Nabi kirim 2 orang. Ada riwayat yang menyebutkan Nabi kirim seorang, iaitu Mus'ab bin Umair. Baik. Baliklah 13 ataupun 14 orang ni ke Yathrib. Apa yang mereka buat di Yathrib ni? Benda mereka buat? Duduk saja? Tak. Disebutkan oleh para sahabat, antaranya Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu menyebutkan bahawa antara kecemerlangan yang dilakukan, yang dibuat kerja oleh Mus'ab bin Umair ialah berserta dengan tim dia ni, mereka menyantuni setiap rumah di Yathrib dan mereka tidak tinggalkan satu rumah tanpa disantuni oleh mereka. Maknanya tak ada satu rumah di Yathrib yang mereka tak jumpa dengan ahli rumah dia. Tak. Pergi setiap rumah, ketuk pintu, Assalamualaikum. Kalau kita kata hari ni boleh tak saya nak cerita berkenaan Islam? Tuan rumah kata boleh, dia pun cerita. Setiap rumah. Dan dalam masa setahun hampir kesemua orang Yathrib telah memeluk Islam. Hampir kesemua penduduk Yathrib masuk Islam. Bayangkan macam mana kerja buat Mus'ab bin Umair berserta dengan tim dia ni. Dia buat kerja ke mana? Hebat. Bayang masuk sesutik satu rumah ke satu rumah pergi. Kalau kita kata kalau rumah tamang mudah, tak. Rumah tamang mudah. Bukan mudah kerana nak masuk payah juga. Tapi nak apa benda? Teratur. Lepas nombor 850, rumah 851 pula. Tak, kita akhir hari ni kita start daripada rumah 850 sampai 950. Contoh 20 banyak ni hari ni. Dia pergi habis. Mudah. Mana direct je pergi. Hak ni rumah berterabur, ia bukan macam rumah tamang, rumah kampung. Tapi jangan bayanglah rumah kampung macam kampung kita. Tak. Rumah berselerok. Tak. Dan kita kena tengok juga tabiat orang Arab ni lagu mana. Tak. Kita sebut dah tadi macam mana suku kaum yang terbesar di Yathrib, Aus dan juga Khazraj
perang puluhan tahun. Maknanya puak ni berakhir perang. Berakhir perang. Bukan berakhir biasa-biasa, berakhir yang teramat, dah puluhan tahun perang. Bermusuh puluhan tahun. Jadi macam mana apa benda orang tim Sayyidina Muaz, Mus'ab bin Umair dan juga tim dia ni, macam mana dia boleh, maknanya hampir setiap rumah di Yathrib dia boleh pergi dalam masa yang sama. Tabiat orang Yathrib ni, kabilah yang terbesar, berakhir perang. Berakhir perang. Orang pongoh, kita katalah. Mana set-set pendekar belaka. Macam mana mereka pergi setiap rumah dan boleh cerita berkenaan dengan Islam. Ni orang panggil kebijaksanaan mereka dalam menjalankan kerja dakwah. Baik, tadi tahun yang ke berapa kenabian? 12. Okey, baik. Tahun yang ke-12 kenabian. Pada tahun yang ke-13 kenabian, setahun selepas pada tu, mari pada musim haji juga, seramai 75 orang. 73 orang lelaki, 2 orang perempuan. Sebelum ni tak ada wakil perempuan lagi. Ni kali ni apa benda lagi? Ada orang perempuan orang yang dikenali sebagai Bai'atul Aqabah Ats-Tsaniyah. Bai'ah Aqabah yang kedua. Bai'atul Aqabah yang kedua. 75 orang ni bukan 75 orang baru masuk Islam. 75 orang ni wakil. Hak yang masuk Islam pada tahun sebelum tu, dan mereka ni nak pergi buat haji. Jadi pada tahun yang ke-13 Hijrah, 13 kenabian, berlakulah Bai'atul Aqabah yang kedua, yang dimeterai oleh 75 orang di kalangan penduduk Yathrib. Ramai. Baik. Setelah daripada itu, Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berhijrah ke Yathrib ataupun Madinah. Bila Nabi SAW berhijrah ke Madinah, dan sebelum tu ada sahabat-sahabat yang telah berhijrah sebelum daripada Nabi. Bila mereka sampai ke Madinah ataupun Yathrib, mereka beritahu kepada penduduk Yathrib bahawa Nabi SAW akan sampai ke Yathrib bila-bila masa saja, dan Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berhijrah ke Yathrib ataupun Madinah. Berhijrah ni maknanya duduk situ terus. Risalah Nabi SAW tabiatnya ialah universal. Perlu dianuti oleh seluruh penduduk dunia. Tetapi Nabi tak boleh tinggal Mekah, kerana tu lubuk tempat Nabi SAW diutuskan sebagai Nabi dan juga Rasul. Sebab tu Nabi tak tinggal Mekah, sehingga diminta oleh Allah Ta'ala untuk berhijrah. Hijrah kali yang pertama ke Habsyah pun Nabi tak tubik. Nabi suruh sahabat-sahabat yang terkesan sangat, kena seksa, kena buat jahat, kena buat kenayak dia orang-orang Quraisy ni, lalu mereka pun berhijrah ke Habasyah. Nabi tak tubik, Nabi duduk situ, duduk Mekah, tak tubik. Hijrah kali yang kedua ni ke Madinah ataupun Yathrib, Allah Ta'ala izin, barulah Nabi SAW berhijrah. Bila ada sahabat-sahabat pergi sampai dah ke Yathrib, beritahu bahawa Nabi akan berhijrah ke Madinah ataupun Yathrib,
Maka apa yang dilakukan oleh penduduk Yathrib pada waktu tu? Benda yang mereka buat. Yang pertama, bukan yang pertama secara turutang kita nak sebut. Yang pertama, mereka pasang angan-angan dan berazam kalau boleh Nabi SAW sampai ke Madinah, biar Nabi duduk rumah dia. Daripada awal hari yang pertama Nabi sampai ke Madinah, sampailah Nabi wafat. Yang kedua, mereka memasang angan untuk mereka ni bercita-cita untuk jadi orang yang pertama tengok muka Nabi. Sebab tu kalau kita tengok baca berkenaan dengan hijrah Nabi, orang-orang Yathrib, benda yang mereka buat, mereka khabar atas pokok kema, mereka khabar atas bukit, mereka khabar atas sutuh ataupun atas atap rumah, duduk di tempat yang tinggi, semata-mata nak menjadi orang yang pertama tengok muka Nabi. Baik, kita gostan sikit. Macam mana Sayyidina Mus'ab bin Umair dan juga tim dia ni cerita kepada orang Madinah, sehingga orang Madinah gila bayang kepada Nabi sampai tahap tu. No. Telefon tak ada zaman tu, WhatsApp tak ada, internet tak ada. Kemudahan-kemudahan yang kita ada hari ni jauh lebih maju daripada orang pada zaman tu. Nak hantar surat kena benda, kena ada penghantar surat naik kuda, dan surat tu akan sampai mengikut kelajuan kuda tu. Tak, kalau tukang postman tu bawa laju sampai awal, kalau dekat mungkin sampai awal lagi. Gitu. Kalau macam gaya ni WhatsApp tekan je. Tak, kita tulis Assalamualaikum, tak, kita tekan. 250 orang yang duduk dalam WhatsApp kita tu, siapa belaka kalau dia ada line belaka? Siapa belaka? Orang tulis dalam Facebook, tekan je, dia post, post. Satu dunia boleh baca posting kita. Ni zaman Nabi tak ada benda gitu. Tapi macam mana sahabat-sahabat yang diketuai oleh Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhum ajmain cerita kepada orang Yathrib, sampai orang Yathrib gila bayang kepada Nabi sampai tahap tu. Sampai tahap bila orang yang pertama tengok Nabi SAW sampai ke muka pintu kota Madinah tu, orang pakai tepik, Rasulullah sampai dah. Wahai penduduk Yathrib, Rasulullah telah tiba. Macam mana orang tu boleh kenal Nabi? Mana dia cerita suti-suti, Nabi ni mata gini, bulu kening gini, rambut gini, tinggi gini, jalan gini, kulit gini, suti-suti. Sebab tu tubik kalau kita baca Syama'il Muhammadiyah. Sayyidina Imam At-Tirmizi tulis ataupun susung hadis-hadis berkenaan dengan rupa parah Nabi dan benda yang berkaitan dengan Nabi. Mungkin benda yang disebut oleh hadis-hadis yang dihimpunkan oleh Imam Tirmizi tu, benda tu disampaikan oleh sahabat-sahabat di kalangan orang-orang Yathrib ni yang diketuai oleh Sayyidina Mus'ab bin Umair. Mungkin benda tu mereka cerita. Satu, dalam masa setahun mereka cerita benda tu. Dan yang keduanya, mereka cerita berkenaan dengan Islam. Sampai tahap orang-orang Yathrib sangat sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi daripada keluarga mereka sendiri. Seperti mana yang kita sebut tadi, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinah, orang pakai tepik belaka. Bukan tepik histeria, bukan. Tetapi nak kabarnya sukaan Nabi siapa? Sebab tu kita duduk nasihat Tala al-Badru alaina tau. Ni syair yang dilantungkan oleh orang-orang Madinah apabila
menyambut Nabi SAW, nak menyatakan kegembiraan mereka sambut Nabi. Lepas tu pula, bila sampai Nabi masuk dalam kota Madinah, masing-masing pakat terik tali unta Nabi tu. Tali kekangan kuda unta Nabi tu, ni terik. Nak ajak, nak terik unta Nabi tu masuk kawasan rumah dia. Ni kata terik. Nabi kata, Nabi buat isyarat jangan. Siapa ke Nabi SAW kata, tinggalkan unta ni, dia tahu di mana dia nak berhenti. Tahu mana dia nak berhenti. Bila siapa unta Nabi SAW berhenti di depan rumah beberapa orang di kalangan sahabat ni, mula-mula berhenti. Tak turun lagi, berhenti dulu. Hak ni tuan rumah nampak dah ni. Istilah kita kata nampak ah. Tiba-tiba unta Nabi jalan lagi. Moyok saing. Jalan lagi sehinggalah unta tu berhenti dan duduk betul-betul di rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Nocak kawan ni. Nabi, mana unta Nabi berhenti depan rumah dia. Sukaan tak sukaan Abu Ayyub Al-Ansari dengan Ummu Ayyub, mereka memuliakan Nabi supaya Nabi duduk atas. Rumah dia dua tekak, Nabi duduk atas, kita duduk bawah. Takkanlah kita nak duduk atas, Nabi duduk bawah. Asalnya bawah tu ruang tamu, rumah dia, bilik dia belah atas. Jadi takkanlah kita nak duduk atas, Nabi duduk bawah, tak jadi. Jadi mereka pun minta Nabi duduk atas. Nabi kata tak apalah, hamba duduk bawah tak apa dah. Bincang dengan gini, Nabi kata tak apa, saya duduk bawah. Duduk dalam bawah Nabi SAW. Malam tu gelisah berhira kan, dua sekelami tu. Gitu. Baik. Apa benda geng? Kita nak sebutnya tadi ialah bagaimana mereka di kalangan sahabat-sahabat ni cerita ataupun sampaikan Islam kepada orang-orang Yathrib begitu rupa. Kerana apa? Kerana disebutkan oleh Al-Syahid Dr. Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti dalam kitab dia Fiqhus Sirah, antara disebut ialah apabila mereka menerima Islam dan mereka mengamalkan Islam, mereka merasa kemanisan Islam tu, lalu mereka kongsi kepada orang lain supaya orang lain menerima ataupun merasai kemanisan Islam seperti mereka. Sama macam mereka rasa kemanisan iman, begitu juga mereka nak orang lain pun rasa juga kemanisan iman. Sayyidina Mus'ab bin Umair rasa dah kemanisan iman tu semasa susah dengan Rasulullah. 13 tahun duduk dengan Nabi ni, 12 tahun duduk dengan Nabi. Berkongsi susah senang berada di Mekah, macam mana pahit maung berjuang untuk menyebarkan Islam di Mekah, rasa kemanisan tu. Sebab itulah Nabi SAW atur Sayyidina Mus'ab bin Umair untuk jadi booster kepada orang Madinah. Macam mana Sayyidina Mus'ab ni? Sayyidina Mus'ab ni ialah seorang yang kaya. Anak-anak di kalangan bangsawan Mekah, terkenal dengan pakaian yang mahal, pakaian yang molek-molek, memiliki minyak wangi yang limited edition. Orang tukang jual minyak wangi ni buat minyak wangi yang bau dia sedap, yang tidak ada ataupun tidak akan dibuat untuk orang lain kecuali untuk Sayyidina Mus'ab bin Umair, dan dibayar dengan harga yang mahal. Mak dia beri duit ni macam gai. Ikut anda nak belanja macam banyak mana pun.
Istilah dia kata macam kita zaman ni mak beri benda kredit kad ke mana. Lesek lah mana pun boleh beli belaka tau. Nak beli, nak makan benda bayar. Nak beli benda bayar. Berapa nak belanja mak dia tak pernah tanya. Pakai baju mahal, pakai baju comel, makan makanan hok yang molek yang sedap-sedap, air minyak wangi yang limited edition dibuat untuk Sayyidina Mus'ab saja. Tahu. Bila dia masuk Islam, dia khabar ke mak dia masuk Islam. Lalu mak dia yang pertama mak dia boikot dia. Yang keduanya mak dia sekat serema sekali segala kemudahan yang mak dia beri sebelum ni, dan mak dia buat tunjuk perasaan, tak ambuh makan, sehinggalah Sayyidina Mus'ab masuk ataupun murtad semula. Sayyidina Mus'ab kata, mak, kalau mak mati 100 kali pun saya tak akan keluar daripada agama ni. Mak nak buang saya daripada rumah, tak ada masalah. Mak nak sekat, nak ambil mula kredit kad saya tak ada masalah. Berakhir Sayyidina Mus'ab bin Umair ni syahid. Bila Nabi SAW tengok Sayyidina Mus'ab ni syahid, Nabi menangis. Kerana benda? Kerana mengenalkan Sayyidina Mus'ab ni macam mana dulu. Dengan minyak wangi, dengan rambut. Orang tanah bagi mana rambut keruh semua. Sikap ni mana ada, maknanya kemah. Baju kemah, wangi dan sebagainya. Bila Sayyidina Mus'ab syahid, gigi dia patah. Waktu tu gigi dia patah. Rongok. Baju dia tinggal selah saja dia pakai. Dan baju dia sekat. Jubah dia tu sekat. Dalam hadis menyebutkan bahawa jubah dia tu, itulah kapang dia. Dan Nabi SAW apabila terik jubah dia tu nak tutup kaki, tak boleh menutup kepala dia. Tak boleh menutup kepala dia. Bila nak tutup kepala, tak tutup pula kaki. Ni pengorbanan Sayyidina Mus'ab bin Umair dalam perjuangan Islam. Begitulah juga dengan sahabat-sahabat yang lain, yang sepatutnya kita sebagai umat Islam bersyukur dengan Islam yang kita kecapi pada hari ini. Susah orang dulu, ulama-ulama, sahabat-sahabat, hatta Nabi sendiri nak sapa ke Islam ke tempat kita ni bukan benda yang mudah. Khilafah Osmaniyah atau beberapa kapal yang dimuat ataupun yang dinaiki oleh para ulama. Daripada Yaman, mereka berlayar mari ke tanah Melayu semata-mata nak menyebarkan Islam. Boleh ke sekolah, kita baca benda dalam buku sejarah, pedagang-pedagang Arab yang menyebarkan Islam di tanah Melayu. Awal tu bukannya hijrah nak mari nak nega. Hadaf ataupun tujuan utamanya nak beri rasa kemanisan iman yang mereka rasa ni, nak beri ke orang Melayu. Pada waktu tu tenggelam dalam kesesatan Hindu. Mari dan adalah bawa bekal sikit-sikit untuk nega, untuk meneruskan hidup. Bukannya nak jadi kaya. Untuk teruskan hidup, untuk mempermudahkan gerak kerja dakwah mereka untuk bertemu dengan orang-orang yang belum lagi kenal berkenaan dengan Islam. Sebab apa
orang-orang ni sanggup tinggal anak bini dia pun mari ke tanah Melayu ni? Sebab mereka tengok ulama-ulama dulu, sahabat-sahabat dulu pun buat kerja pasal ni. Buat kerja pasal ni. Tinggal anak bini semata-mata kerana nak buat kerja Islam. Bukanlah kita kata kena tinggal, tetapi pada zaman tu tak boleh nak bawa. Macam ke Saidina Abdurrahman bin Auf. Bawa harta asalnya nak pergi berhijrah. Antara yang disebut oleh para ulama, Abdurrahman bin Auf dia bukan mikir untuk diri dia. Bawa harta banyak daripada Mekah ni nak pergi hijrah ke Madinah ni bukan untuk bekal dia, bukan. Tetapi mikir Nabi perlukan orang yang mendanai kerja buat Islam, maka dia nak bawa untuk Nabi. Bawa untuk Nabi, bukan untuk diri dia. Lalu kena rapah tengah jalan di puak-puak Quraisy ni. Tak apa, tinggal. Asam dia boleh berhijrah. Hijrah ke Madinah. Jadi kita pada hari ini kena bersyukur dan sangat berterima kasih kepada mereka-mereka yang bawa Islam ke tempat kita. Kita hari ini kita tanya diri kita, di manakah penghayatan Islam dalam diri kita? Di manakah penghayatan Islam dalam diri kita? Waktu kita kena tanya. Yang kedua, kita kena tanya dalam diri kita, berapa orang dah yang aku telah sebarkan Islam kepada dia? Hidayah ni terbagi kepada 3. Untuk 3 orang, 3 golongan. Yang pertamanya, orang yang telah baik. Dia ni molek dah, tapi ada benda yang dia belum buat lagi. Kita cerita kepada dia, kita tunjuk contoh kepada dia, lalu dia pun buat. Contoh katakanlah dia comel dah, perang akhlak comel dah gini, tapi cumanya benda dak biasa sembahyang duha. Contoh kata, kita tunjuk kepada dia kelebihan contoh sembahyang duha. Kita cerita kepada dia kelebihan sembahyang duha, dia pun ikut. Orang molek dah, orang mari surau mari sejid lah ke dah. Bila cerita berkenaan dengan sudut-sudut Islam ni, dia pun bertambah baik. Satu, hidayah juga tu. Yang keduanya ialah berkenaan dengan hidayah kepada orang yang tadi orang baik, ni orang yang jauh daripada Islam. Orang Islam tapi jauh daripada Islam. Dok semayang, dok bayar zakat, dok puasa, dok hak ni. Yang kedua. Yang ketiganya orang bukan Islam. Dok. Orang bukan Islam. Jadi cuba kita tanya, di mana pernah dah ataupun berapa orang dah aku cerita Islam kepada dia? Jangan gaduh nak kena cerita ke Cina biar rumah ni. Nak cerita tak ada masalah, tapi apa benda lagi, kita bergerak ataupun kita mula dengan mustawa ataupun kita kata kemampuan kita. Kalau kemampuan nak cerita hak yang lebih hebat lagi, tak ada masalah, sila. Tetapi dengan ilmu. Jadi dengan 2 perkara ni, marilah kita sama-sama bermuhasabah diri kita, sedang molek malam ni 1 Muharram. Jadikan kita kata satu azam baru untuk diri kita. Antaranya ialah 2 muhasabah yang kita sebut tadi. Di mana dah penghayatan Islam dalam diri kita. Dan yang keduanya, kita tanya diri kita, berapa orang dah yang aku cerita berkenaan dengan Islam. Nabi kata benda, la an yahdiyaka bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am. Disebabkan kamu ada orang yang mendapat hidayah, Nabi kata benda, khairul laka min humurin na'am. Pahala itu
Allah Ta'ala kurniakan kepada kamu lebih baik daripada kenderaan yang paling mahal di dunia ni. Mana pak kenderaan hak yang paling mahal? Hak tu komang lagi daripada pahala yang Allah Ta'ala nak beri kepada orang yang kita berjaya menjadikan kita ni sebagai sebab dia mendapat hidayah. Jadi setakat tu saja untuk malam ni. Mohon maaf segala kesilapan itu daripada diri saya sendiri dan kelebihan itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.